Kita sering mendengar bahawa hidup ini suatu perjalanan. Ada permulaan dan ada pengakhiran. Justru, hidup ini juga ada destinasi-destinasi tertentu yang perlu atau mahu kita lewati. Namun, apakah destinasi terakhir yang akan menjadi penghujung atau penamat perjalanan hidup kita nanti? Jika kita tanyakan kepada semua orang, apakah destinasi akhir yang hendak dituju? Pastinya, jika tidak semua, hampir keseluruhan yang ditanyakan akan menjawab syurga. Semua orang mengidamkan syurga untuk menjadi destinasi akhir, menjadi tempat tinggal yang kekal abadi. Mari kita renung sejenak permulaan hidup kita sebagai manusia di atas muka bumi ini. Hidup setiap insan bermula dengan proses kelahiran. Setiap anak yang dilahirkan mempunyai fitrah yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan serta akal fikiran supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Manusia dilahirkan ke dunia dengan sifat yang sama tanpa mengetahui apa-apa, sehinggalah panca indera yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mula dapat difungsikan. Bermula dengan deri pendengaran, lalu penglihatan, dan kemudiannya secara perlahan-lahan mengikut potensi masing-masing, manusia dapat menggunakan akal fikiran mereka. Sedarkah kita akan tujuan kita diberikan kurnia yang sangat besar ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami akan menciptakan dengan sia-sia sahaja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah Al-Mu'minun ayat 115. Setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan pasti ada tujuannya, bukan sia-sia. Dan tujuan itu pastinya harus mengikuti kehendak Dia sebagai Sang Pencipta. Mari kita lihat satu perumpamaan seorang jurureka yang mencipta suatu alat. Pastinya, dia mahukan alat yang diciptanya itu berfungsi menurut apa yang dia mahukan. Jika dia mencipta alat untuk memanaskan air, pastinya alat itu harus berfungsi menurut apa yang direka dan ditetapkan oleh jurureka tadi. Begitu juga dengan hakikat penciptaan manusia. Pastinya kita diciptakan dengan tujuan serta fungsi yang tersendiri menurut kehendak dan rencana Sang Pencipta kita. Langsung, kita juga seharusnya menjalani hidup ini menurut kehendak dan rencana yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Sudahkah kita menuruti kehendak dan rencana Pencipta kita? Jadi, apakah tujuan, kehendak dan rencana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan diberikan pendengaran, penglihatan serta akal fikiran? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Ayat tadi dengan jelas mengajar kita tujuan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini juga adalah satu bentuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia. Kita diciptakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melaksanakan perintah-perintah yang diberikan kepada kita, juga untuk menggenapi kehendak, aturan dan perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diciptakan bukan untuk mencapai impian dan cita-cita kita semata-mata. Mari kita logikkan situasi ini. Antara perintah, kehendak dan rencana Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan impian dan cita-cita kita sebagai manusia, yang manakah harus menjadi keutamaan hidup kita? Cuba sahabat tanyakan pada diri masing-masing, apakah sebenarnya perintah, kehendak dan rencana Allah Subhanahu Wa Taala buat kita di atas muka bumi ini? Setiap apa yang kita laksanakan sehari-hari sepanjang usia kita, sudahkah kita benar-benar melaksanakan setiap perintahnya? Sudahkah kita menggenapi setiap kehendak dan rencana Dia? Atau kita menggenapi kehendak dan kemahuan kita sebagai manusia sahaja, bukan sebagai pengabdi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Agung?